Perikatan Nasional Kelantan menawarkan 18 program utama sebagai manifesto berdepan pilihan raya negeri kali ini. Tema Kelantan Maju Rakyat Sejahtera diangkat dengan membabitkan 96 pengisian tawaran. PN Kelantan antara lain menawarkan program pembangunan sosioekonomi yang memberi fokus pembukaan bandar-bandar baru dan membangunkan bandar sepadan yang mampu menambah peluang pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, gabungan parti di Terajuk IPAS yang mentadbir Kelantan sejak 33 tahun itu menawarkan pembangunan bekalan air bersih dengan penjamaan semula air Kelantan Sdn Bhd dan menambah simpanan bekalan air melalui projek takungan air di pinggiran sungai. Melalui buku tawaran program yang diedarkan, ia juga menawarkan program pembangunan insaniah, pembangunan pendidikan dan kemahiran, pembangunan wanita, pembangunan keluarga dan masyarakat, anak muda bermaruah, kecaknaan insan istimewa, perluasan prasarana digital dan memajukan produktiviti pertanian. Selain itu, ia juga meliputi pelestarian alam sekitar, iktirafiyah takbir urus, kesejahteraan rakyat, seni budaya dan warisan Kelantan, kesukanan dan rekreasi, mengukuhkan hubungan antara kaum, cakna perantau dan kebersamaan NGO. Sementara itu, pengerusi PN Kelantan Ahmad Yaakob ketika mengumumkan tawaran itu berkata, program yang akan dilaksanakan sepanjang tempoh 5 tahun akan datang sekiranya terus diberi mandat oleh rakyat. Tegasnya, ia bukan tawaran retorik atau janji kosong. Sebaliknya, semua program itu akan dilaksanakan sebagai janji malam ini. Katanya, apa yang kita tawarkan itu juga mengikut keupayaan negeri selepas mengadakan perbincangan dan berharap rakyat terus mengekalkan pemerintahan PAS di Kelantan. Hanya 2% sahaja yang tidak selesai dan perkara itu akan diteruskan untuk tawaran kali ini. Setiausaha Barisan Nasional Kelantan, Datuk Mat Alwi Cik Mat yakin setakat ini 16 kursi DUN mampu dimenangi parti itu pada pilihan raya negeri 12 Ogos nanti. Beliau berkata ia termasuk 8 kerusi yang disandang BN dapat dikekalkan. Katanya, melihat kepada situasi terkini, saya yakin kita dapat kekalkan 8 kerusi milik kita. Selain tambahan 8 kerusi lagi termasuk di Dewan Undangan Negeri Berjelawat dan Meluk. InsyaAllah secara keseluruhan 16 kerusi kini kita yakin menang. Ini tidak termasuk kerusi yang ditandingi Pakatan Harapan. Kita berharap PH dapat memenangi sekurang-kurangnya 7 kerusi daripada 14 kerusi yang ditandingi mereka. Beliau berkata momentum BN dan PH kini semakin baik dan pihaknya yakin rakyat Kelantan sudah sedar dan mahu berubah. Katanya, justru kita berharap momentum ini berkekalan sehingga 12 Ogos nanti sekaligus menjadikan PHBN semakin kuat di Kelantan. Untuk PRN di Kelantan, BN bertanding di 31 kerusi manakala PH bertanding di 14 kerusi. Jumlah majoriti mudah bagi membentuk kerajaan negeri ialah 23 kerusi. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, ahli Barisan Nasional perlu menganggap parti sebagai underdog pada pilihan raya negeri bagi memastikan jentera akar umbi terus bekerja kuat di lapangan. Beliau berkata sifat terlalu yakin mampu menang kerusi Dewan Undangan Negeri boleh memakan diri yang akhirnya menyebabkan kekalahan parti. Katanya, kadang-kadang kalau kita terlampau yakin, ada 10 orang mengundi yang patut kita pergi. Tetapi sebab rasa 10 undi tidak menjejaskan kemenangan, akhirnya parti kalah. Ini pernah berlaku di Parlimen Pekan kalau tidak silap saya. Ada satu perkampungan orang asli ada 5 pengundi. Dan kita kata takkan mereka boleh buat parti kalah. Namun akhirnya memang kita kalah 5 undi. Sebab itu saya kata biar perlu rasa kita underdog supaya jentera bekerja dengan lebih kuat untuk pastikan kemenangan. Terdahulu beliau hadir ke Dun Johor bagi mengikuti jelajah masa calon BN. Saiful Yazan di sekitar Air Mawar. Sementara itu ditanya mengenai ramalan keputusan PRN bagi 6 negeri. Beliau yang juga Ketua UMNO bahagian Bera bagaimanapun enggan menyatakan sebarang jangkaan. Katanya, saya tidak mahu meramal apa-apa kalau kata 5-1 nanti mungkin melemahkan semangat jentera kita dan menyebabkan jentera mereka lebih bersemangat jadi ada pro dan kontra. Sebelum ini, media melaporkan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad meramalkan Perikatan Nasional menang mudah 5-1 pada PRN 6 negeri 12 Ogos ini. Ramalan pengerusi proklamasi orang Melayu berdasarkan perubahan sentimen yang diperlihatkan dalam kalangan pengundi warga emas, khususnya orang Melayu di luar bandar. Setiausaha Agung Perikatan Nasional, Datuk Seri Hamzah Zainuddin akan mengumumkan nama-nama ahli yang bakal dipecat atau digugurkan dalam tempoh 2 hari lagi, susulan mereka menjadi calon bebas atau menyokong calon lain pada pilihan raya negeri ini. Beliau berkata beliau akan membuat pengumuman berkenaan. Katanya, saya akan mengumumkan tidak lama lagi, mungkin dalam sehari atau 2 hari ini. Namun sebelum itu, kita akan membuat pemeriksaan di seluruh negara untuk mendapatkan kepastian. Kalau tidak, nanti orang kata kita pilih kasih. Kita nak kepastian dan apabila sudah pasti ada ahli melanggar undang-undang Fasa 10.2.2 Perlembagaan Bersatu, mereka ini boleh dipecat atau digugurkan. Ramai ahli yang terbabit kerana mereka bukan sahaja menjadi calon, tetapi ada yang menyokong calon-calon lain pada PRN. Ketika ditanya sama ada 8 ahli yang bakal dipecat atau digugurkan selepas disyakir menjadi calon
atau menyokong calon parti lain, termasuk kes di Langkawi Kedah. Hamzah enggan mengulas lanjut berapa jumlah ahli yang bakal diambil tindakan itu. Mengulas lanjut, Hamzah juga Ketua Pembangkang berkata, pihaknya akan mendapatkan kepastian dahulu sama ada 1, 2, 3 atau sebaliknya. Katanya, kita akan memutuskan sama ada ahli ini membantu atau menjadi calon bebas atau melakukan sesuatu yang boleh mencacatkan calon-calon PN untuk menang. Calon kita bukan sahaja bersatu, tetapi juga dari PAS dan gerakan yang mewakili PN. Mudah saja masuk PRN ini kita nak menang, namun kita kena kerja kuat termasuk buat kajian secara mendalam apa yang kita perlu lakukan untuk mencapai kemenangan yang lebih besar. Media sebelum ini melaporkan PAS menggugurkan keahlian timbalan yang dipetua PAS Langkawi Mazlan Ahmad dan timbalan Ketua Pemuda PAS Langkawi Safwan Hanif Syafiee yang masing-masing bertanding sebagai calon bebas di Dun Kuah dan Dun Air Hangat. Calon Perikatan Nasional untuk kerusi Dun Lunas, Khairul Anwar Ramli berkata dia akan mengambil tindakan undang-undang terhadap beberapa individu dan media tertentu kerana memfitnah selepas video dia menolak seorang lelaki tersebar di media sosial. Khairul Anwar berkata dia telah mengarahkan peguamnya untuk menyaman pihak terbabit secepat mungkin dan akan menuntut 10 juta ringgit daripada setiap daripada mereka. Tegas Khairul Anwar, dia tidak akan berkompromi dalam perkara itu dan tidak akan memberi ruang kepada mana-mana pihak untuk meminta maaf. Katanya, saya juga geli hati dengan tajuk yang dinyatakan iaitu calon PN dan Lunas telah bertindak menolak warga emas. Ini juga cubaan merosakkan reputasi saya. Sedangkan individu yang ditolak itu hanya 4 tahun lebih tua daripada saya. Saya akan mendakwa beberapa media yang melaporkan bahawa kejadian itu berlaku semasa kempen PRU ke-15 yang mengelirukan masyarakat dan orang awam. Kejadian itu berlaku 3 tahun lalu. Saya akan teruskan dengan dakwaan itu amat keterlaluan. Mereka menyerang peribadi saya, jatuh maruah keluarga saya, bersatu dan juga maruah penyokong PN. Kenyataan itu dibuat selepas klip berdurasi 19 saat memaparkan Khairul Anwar menolak seorang lelaki tersebar pada hari Selasa dan menjadi tular di media sosial. Khairul yang juga Ketua Penerangan PN Kedah menjelaskan, klip tular itu disunting daripada video sebenar yang berdurasi 8 minit. Katanya ini bukan video baru, ini dah 3 tahun lepas. Diviralkan di media sosial dan ada yang mendapat tontonan sehingga 4 juta. Video yang dirakam itu berdurasi 8 minit tapi yang diviralkan hanya 19 saat dan tidak memaparkan keseluruhan apa yang berlaku. Kalau nak viral boleh tapi siarkan sepenuhnya supaya rakyat dapat nilai. Dia datang minta bantuan tapi dia mengeluarkan kata-kata kesat kepada isteri saya. Isteri saya dimaki hamun sejak awal lagi. Selain itu, dia bertindak masuk ke pejabat saya di Lunas untuk merampas barang bantuan yang ada. Cara dia masuk juga dengan memakai kasut. Menjelaskan perkara itu, Khairul berkata, lelaki dalam klip video tersebut telah membuat laporan polis. Jelas Khairul Anwar susulan itu dia kemudian didakwa di mahkamah mengikut Seksyen 334 Kanun Kesesaan kerana dengan sengaja menyebabkan kecederaan. Menurut Khairul Anwar, dia terpaksa menjalani perbicaraan mahkamah selama 18 bulan. Tetapi pada 28 Mac lalu, mahkamah membebaskannya daripada tuduhan itu. Dia juga menuduh PHBN menyebarkan klip sebegitu untuk mencemarkan nama baiknya sebagai calon PN pada pilihan raya negeri Kedah. Katanya, saya nak nasihatkan kepada PHBN supaya berkempen secara matang. Saya faham mereka terdesak untuk buat begini untuk raih undi. Mereka orang yang bankrupt politik. Saya tidak risau tentang video viral ini. Ia tidak ada kesan kepada kemenangan saya di Lunas. Khairul yang akan bertawar melawan calon PH Samsul Anwar Abdullah dan 3 calon bebas di Dun Lunas. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, memberi bayangan parti itu memang mahu meletakkan calon di 2 kursi Dewan Undangan Negeri di Kedah, namun terpaksa aku dengan pihak atasan. Menjelaskan situasi di Kuah dan Air Hangat itu, beliau berkata PAS faham wujud rasa kecewa dalam kalangan ahli parti apabila kerusi yang terletak di bawah kawasan Parlimen Langkawi diwakili calon bersatu. Katanya, sebenarnya kita PAS telah berusaha, tapi pada saat akhir watikan yang dikeluarkan, 2 dun berkenaan ditandingin calon PN dari bersatu. Saya tak suka apabila dah jadi keputusan kena aku dan terima. Saya tahu sebahagian jentera PAS kecewa dengan keputusan itu tapi ia adalah perkara biasa. Beberapa insiden melatari penyataan PAS dalam pilihan raya negeri kali ini dengan sesetengahnya menyaksikan ahli parti terbabit menongkar arus apabila menjadi calon bebas. Persaingan di Air Hangat dan Kuah misalnya menyaksikan timbalan yang dipetua PAS dan Ketua Pemuda Kawasan menjadi calon bebas. Bersama mereka ialah 6 yang lain selaku pencadang, penyokong dan wakil calon. Di Dun Bayan lepas pula, persaingan menjadi calon berlaku di antara PAS dan Gerakan. Ia membawa kepada insiden Presiden Gerakan Dominic Lau yang juga calon PN di Bayan lepas dihalang menaiki pentas ceramah PAS di Tasik Geluguk. Lau bagaimanapun menafikan dia dihalau dari situ oleh pemimpin PAS Pulau Pinang. Tuan Ibrahim berkata ahli PAS perlu mengelak daripada melakukan sebarang tindakan yang boleh merugikan parti dan perjuangan ketika menghadapi PRN sekarang. Kata ahli Parlimen Kubang Kerian itu, setiap keputusan dibuat pimpinan atasan PAS yang tidak bercanggah dengan syarak, justru ia wajib dipatuhi oleh semua pihak. Katanya mendukung keputusan parti walaupun tidak bersetuju, itu adalah realiti sebagai ahli parti. Suka atau tidak suka, bila sudah jadi keputusan, kita perlu terima.
Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan pemimpin Perikatan Nasional gemar melawan Raja-Raja Melayu berdasarkan kenyataan beberapa tokohnya. Anwar berkata terbaru pengerusi PN, Muhyiddin Yassin menyentuh isu kalimah Allah meskipun perkara itu telah ditegah oleh Raja-Raja Melayu. Bahkan kata Anwar, Sultan Selangor yang mempengerusikan Majlis Kemajuan Islam telah bertitah supaya isu kalimah Allah tidak dijadikan modal politik. Katanya apa yang tukarnya, apa perubahan isu Allah 2 tahun lepas dan sekarang? Sama. Orang Melayu Islam boleh guna kalimah Allah dan bukan Islam tak boleh. Jadi apa salahnya? Sebab kita tak saman di mahkamah. 2 hari sebelum berangkat ke London, Tuanku Sultan Selangor sebut lagi pada saya, kita ada mesyuarat MKI hujung bulan Ogos. Kita akan memperkemaskan lagi isu kalimah Allah dan pesan baginda jangan jadikan ini isu politik. Raja-Raja Melayu pesan jangan jadikan kalimah Allah isu politik kerana Raja-Raja akan perkemaskan. Tapi apa Muhyiddin kata? Mereka bangkitkan lagi isu kalimah Allah. Jadi mereka ini soal lawan Raja terus terang. Sebelum Sultan Selangor murka sebab seorang menteri besar singgung Raja-Raja. Semalam Muhyiddin dilaporkan mempersoal kewajaran kerajaan tidak meneruskan permohonan semakkan kehakiman membabitkan kes kalimah Allah dalam kes Jade Island. Semasa ceramah di kapal Selangor Ahad lalu, Muhyiddin mendakwa keputusan kerajaan menggugurkan rayuan kes Island pada Mei lalu membuktikan bahawa pentadbiran Anwar bersetuju dengan keputusan mahkamah bahawa penganut Kristen boleh menggunakan kalimah Allah. Katanya Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri buat keputusan supaya tidak rayu kes itu beza tidak. Tapi Anwar sebagai Perdana Menteri dia buat keputusan tidak rayu. Bila kata tidak rayu, maknanya terimalah keputusan mahkamah setakat itu yang membolehkan orang-orang Kristen menggunakan kalimah Allah. Dalam pada itu, Anwar turut menyentuh tentang perbuatan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Makno yang mempersenda institusi diraja serta tindakan penyokong PN yang mengolah video Sultan Perak untuk dikaitkan dengan sokongan politik. Anwar berkata Sanusi turut mendakwa yang di-Pertuan Agong tidak pernah bertitah supaya kerajaan perpaduan dibentuk. Manakala Muhyiddin dengan jelas menolak pembentukan kerajaan perpaduan yang disarankan baginda. Katanya Raja Payung Negara jangan libatkan mereka dalam kencah politik. Jangan kerana mulut, jangan permainkan kedaulatan Raja-Raja. Ini Menteri Besar itu dia kata Agong tak ada kata pun kerajaan perpaduan. Sanusi dituduh di Mahkamah Seksyen Selayang pada 18 Julai lalu atas 2 pertuduhan menghasut berhubung isu pelantikan Menteri Besar Selangor dan penubuhan kerajaan perpaduan. Pertuduhan itu susulan ucapan Menteri Besar Kedah itu di Selayang yang antara lain mendakwa yang di-Pertuan Agong tidak menitahkan pembentukan kerajaan perpaduan. Dia juga membandingkan peranan Sultan dalam pelantikan Menteri Besar di Kedah dan Selangor. Mengikut kedua-dua pertuduhan, Sanusi didakwa telah melakukan perbuatan yang mempunyai kecenderungan menghasut dan menyebut perkataan yang mempunyai kecenderungan untuk membangkitkan perasaan tidak setia terhadap mana-mana raja. Sanusi bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas kedua-dua pertuduhan terhadapnya dibacakan secara berasingan di hadapan Hakim Nur Rajiah Ahmad Zain dan Hakim Osman Effendi Muhammad Saleh. Sekian fokus PRN untuk minggu ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.